Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala limpahan kurniaan dan rezeki yang diberikan pada kita dapat kita bersama-sama untuk meneruskan pengajian kita dalam kuliah ulum hadis, dan insya-Allah kita akan sambung pengajian kita daripada video yang lalu. Kita masih berada dalam perbincangan berkaitan dengan peranan ataupun autoriti hadis ataupun sunnah Nabi SAW dalam hal berkaitan syariat, dan kita sudah sampai pada muka surat 195, muka surat 195, di mana pada video yang lepas ataupun dua video yang lepas tak silap saya, kita dah bincangkan tentang beberapa peranan-peranan hadis ataupun sunnah Nabi dalam berkaitan syariat, seperti di mana hadis berperanan sebagai menjelaskan ayat-ayat yang mujmal ataupun ayat-ayat yang kurang jelas ataupun ayat-ayat yang tidak spesifik, ataupun ayat-ayat yang terlalu umum dan sebagainya. Dan insya-Allah kita akan teruskan pengajian kita pada muka surat 195, bahagian yang ketiga, di mana hadis sebagai nasih hukum. Nah, para jemaah sekalian dan para pendengar sekalian, bagi perkataan nasih ini, kalau kita belajar atau kita buka kitab usul fiqh atau kita lalui pengajian usul fiqh, maka kita akan dapati bab ini, iaitu bab nasih dan bab mansuh. Maksud nasih dan mansuh ni, nasih adalah yang membatalkan ataupun yang membubarkan. Mansuh adalah apa yang dibubarkan ataupun apa yang perkara yang telah dibatalkan. Jadi dalam hal ini berkaitan dengan hadis sebagai nasih hukum ni, membawa maksud kepada di antara peranan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sunnah Nabi dalam hal berkaitan dengan syariat, dalam syariat Islam, di mana ia berfungsi sebagai sesuatu yang boleh membatalkan hukum yang telah sedia ada. Dan hukum yang sedia ada tu, itu ia boleh dalam bentuk Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW sama juga. Makanya hadis ini dia boleh membatalkan hukum ayat Al-Quran yang sedia ada ataupun hadis Nabi SAW yang sedia ada. Jadi sebelum kita masuk dalam perbincangan dia lebih lanjut, para ulama mereka ada perbezaan pendapat dalam hal inilah. Ada sebagian ulama mereka menolak nasih dan mansuh ini daripada hadis terhadap Al-Quran, lebih-lebih khusus, yang mengatakan bahawasanya kedudukan Al-Quran itu lebih tinggi daripada hadis, maka mustahil untuk hadis boleh membatalkan Al-Quran. Tetapi ijma' di kalangan para ulama atau ramai di kalangan para ulama di mana mereka sepakat bahawasanya boleh berlaku, boleh berlaku di mana hadis Nabi SAW ini ia membatalkan walaupun ayat Al-Quran. Dan ini disebabkan kerana walaupun memang Al-Quran itu darjat kedudukannya lebih tinggi daripada hadis, tetapi sumber kedua-duanya adalah sama. Al-Quran datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hadis Nabi SAW walaupun nampak ia tidak langsung daripada Allah, tetapi ia datang daripada Allah melalui Nabi SAW dan diwahyukan melalui mimpi dan diwahyukan melalui ilmunya daripada Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Kerana apa yang disebut oleh Nabi SAW itu di dalam Al-Quran, وَمَا يَنْتِهُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّهَا, bahawasanya dia itu, iaitu Muhammad itu, dia tidak bertutur ataupun tidak bercakap mengikut hawa nafsu, tetapi apa yang keluar daripadanya adalah yang telah diwahyukan. Jadi yang diwahyukan itu dalam bentuk Al-Quran itu adalah wahyu, dan dalam bentuk hadis Nabi SAW itu pun adalah wahyu. Jadi pendapat lebih kuat dalam hal ini adalah hadis Nabi SAW ini ia boleh berfungsi sebagai pembatal hukum yang telah sedia ada, dan sama ada hukum tersebut ia timbul daripada disebabkan ayat Al-Quran ataupun hadis itu, hadis Nabi SAW juga. Jadi itu sikit sebanyak tentang perbezaan sedikit di kalangan para ulama tentang sama ada hadis itu dia boleh membatalkan hukum Al-Quran ataupun tidak. Itu sikit sebanyak. Dan juga ada juga di kalangan para ulama di mana mengatakan hadis Nabi SAW ada yang boleh membatalkan hukum, ada yang tidak boleh.
Ada mengatakan ini perbincangan ni saya tak rasa ada dalam kitab, tak ada dalam kitab di mana sebagian mengatakan bahawasanya di mana hadis Nabi yang bersifat ahad tidak boleh membatalkan ayat Al-Quran ataupun tidak boleh menjadi nasih hukum. Tidak boleh membatal atau memubahkan hukum. Yang boleh saja adalah hadis-hadis yang bertahap ataupun bersifat mutawatir. Perkataan mutawatir dan ahad ini adalah di antara perbincangan dalam ulum hadis. InsyaAllah kita akan bincangkan bila tiba masa dia. Tapi secara gambangnya adalah di mana perkataan hadis mutawatir itu ataupun tingkatan darjat mutawatir adalah tingkatan yang terbaik, di mana ia menunjukkan bahawasanya satu khabar atau satu berita itu ia adanya asas ataupun basis disebabkan oleh jalan pengriwayatan yang banyak. Dia macam seseorang itu dia bawakan berita. Kalau orang yang mendengar berita tersebut, kalau dia tanya mana kau dapat berita ini, maka dia kata aku dapat daripada dia ada 5 orang aku dengar. Dan ini kita boleh panggil dia mutawatir kerana ia banyak jalur periwayatan dia. Dan kalau dalam ilmu hadis bukan saja tingkatan tersebut, dia ada tingkatan bertingkat-tingkat. Perbincangan dia lebih sedikit kompleks dan berkaitan mutawatir dan ahad. Tetapi yang secara maksud yang kita perlu untuk faham adalah mutawatir mau masuk kepada di mana jalan periwayatan satu berita itu ia sangat banyak, di mana mustahil untuk berlaku apa-apa penipuan ataupun pembohongan dalam mana-mana sudut. Jadi kita boleh nampak mutawatir ini adalah apa yang kita nakkan dalam satu berita. Dan hadis Nabi SAW untuk diamalkan itu sebaik-baiknya ia mutawatir. Kerana ia adalah itu tingkatan yang terbaik sekali untuk kita menerima dan berkaitan dengan kepercayaan. Manakala perkataan ahad juga pula adalah opposite ataupun lawannya mutawatir. Iaitu ahad itu adalah hadis ataupun satu berita yang di mana ia dikhabarkan dan jalur periwayatan dia tak macam hadis mutawatir. Maka dia sikit nanti kalau kita belajar dalam bab ini, kita akan nampak bahawasanya hadis ahad ni dia ada aziz, masyhur dan sebagainya. Aziz, gharib dan masyhur. Itu adalah pembincangan yang lain. Tapi kita balik kepada berkaitan dengan nasikh dan mansukh yang tadi saya katakan. Sebagian ulama mengatakan hadis yang mutawatir saja ia boleh berfungsi sebagai pembatal hukum. Ada yang mengatakan maka yang mengatakan hanya mutawatir saja boleh pembatal hukum, maknanya ahad tak boleh lah. Sebagian ulama pula kata ahad pun boleh, bukan saja mutawatir, kerana ia ada pernah berlaku. Wallahu ta'ala alam. Kita akan masuk dalam bahagian perbincangan dalam kitab ini, muka surat 195. Penggunaan ataupun pemahaman ataupun kita orang kata tu penggunaan praktikal lah nasikh dan mansukh ini, ia bukan satu perkara yang mudah lah. Tak semua orang boleh buat. Tak semua orang mempunyai ilmu kepakaran yang mencukupi. Hanya mereka yang di kalangan jahabizah ataupun kalangan genius, di kalangan ulama-ulama Islam, yang hanya mereka lah yang mampu untuk meneliti ataupun orang kata tu untuk lihat ataupun nampak perkara ini. Ia perlukan kepada ilmu yang sangat tinggi. Dan ini kerana di mana hadis bertindak memainkan peranan penting untuk menetapkan serta bertindak sebagai dalil untuk mensabitkan sudut nasikh dan mansukh terhadap nas Al-Quran. Maka bukan satu perkara yang mudah. Kita kena teliti ayat-ayat dan nas-nas dan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran. Kita bukan tengok kat satu ayat ataupun satu surah saja, bahkan kita kena lihat daripada sudut-sudut yang berbeza daripada dalam Al-Quran itu secara keseluruhan. Oleh itu kita akan teruskan muka surat 196. Dan di antara contoh yang boleh diberikan dalam kitab ini pada muka surat 196 adalah ayat surah Al-Baqarah ayat 180, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hal yang berkaitan wasiat. Wasiat. Kutiba alaikum idza hada ahadukumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Maksudnya kamu, iaitu umat Islam, kita ini, apabila seorang daripada kamu hendak hampir mati,
kamu diwajibkan untuk meninggalkan harta. Hendaklah dia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik menurut yang telah diaturkan oleh agama sebagai suatu kewajipan atas orang yang bertakwa. Maka ayat ini kita boleh lihat maksudnya adalah di mana seseorang itu apabila dia hampir nak meninggal dunia, hendaklah dia tulis wasiat. Dan dia hendak tulis wasiat tu ditulis kepada ibu bapa dia dan kaum kerabat, di mana dalam wasiat tu ada meletakkan bahawasanya ibu bapa dia, kaum kerabat dia, ahli keluarga dia semua dapat berapa. Jadi maksudnya kalau dalam ayat ini kita fahami di mana perintahnya adalah untuk kita menulis wasiat, di mana dalam wasiat tu kita tetapkan berapa bahagian untuk ahli keluarga kita, termasuk sekali ibu bapa dan sebagainya di kalangan ahli keluarga yang dekat. Namun para ulama mengatakan bahawasanya ayat ini ia telah mansuh. Ayat ini mansuh, iaitu ia telah dinasahkan, ia telah dibatalkan ataupun dibubarkan oleh sebuah hadis di mana Nabi SAW bersabda daripada Amr bin Kharijah, la wasiyata li waris, yang bermaksud tiada wasiat bagi ahli waris. Siapa itu ahli waris? Ahli waris itu adalah di kalangan mereka yang layak untuk dapatkan faraid. Ahli keluarga yang layak untuk mendapatkan harta peninggalan si mati. Ni kita kena lihatlah dari segi ilmu faraid, siapakah mereka yang berhak untuk dapat. Jadi dia ada, walaupun kita nampak macam percanggahan lah, tetapi dia sebenarnya bukan satu percanggahan. Maka ayat yang tadi kata kita boleh tulis wasiat kepada ahli keluarga yang walaupun mereka ini ahli keluarga yang dalam kategori faraid mereka dapat. Tetapi ayat hadis yang kedua ia mengatakan tiada wasiat boleh diberikan kepada ahli keluarga yang dekatlah ataupun yang di kalangan ahli faraid. Maka ini bukan satu percanggahan, bahkan ini hadis yang datang selepas ini, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Kharijah ini, dia membatalkan hukum yang telah dibawa oleh ayat tadi. Ayat 180 dalam surah Al-Baqarah tersebut. Mungkin ada yang bertanya kenapa tidak boleh kita tulis wasiat untuk ahli keluarga yang di bawah faraid? Kerana mereka dah dapat faraid. Para ulama kata kerana mereka sudah dapat faraid tersebut, maka tidak perlu untuk mereka kalau diberikan orang dapat wasiat ditulis kemudian dapat faraid, maka kemungkinan berlakunya kezaliman dari di mana-mana sudutlah boleh berlaku kezaliman. Jadi siapa yang kita boleh wasiat? Kita boleh wasiat kepada mereka yang di kalangan bukan daripada ahli faraid lah, seperti anak angkat, jiran kita, kita boleh berikan kepada kawan, dan harta kita boleh tulis wasiat, maka harta kita tu ia diberikan kepada badan-badan atau pihak-pihak yang memerlukan, rumah anak yatim, masjid dan sebagainya. Cuma wasiat ini kita tidak boleh pakai semua. Dia hanya para ulama tetapkan 1/3 saja daripada harta kita. Maka contoh kalau kita ada 300,000, maka 100,000 itu kita boleh tolak, ketepikan untuk wasiat. 200,000 itu kita kena tinggalkan, itu adalah faraid untuk ahli waris kita. Tetapi bab ini ia lebih mendalam, kerana ada situasi yang sebagian ulama mengatakan dibolehkan untuk kita berikan wasiat kepada ahli keluarga kalaulah ahli keluarga yang lain setuju. Ini pun macam mana? Ini kita kena buka kitab fikir. Kita kena buka bahagian perbincangan tentang wasiat. Saya tak nak sentuh dalam bab ni lah, kerana ini adalah perbincangan tentang ulum hadis. Itu insya-Allah kesempatan lain lah kalau kita buka kelas fikir. Tapi para jemaah sekalian boleh buka atau tanya kepada para asatizah yang lain tentang dalam berkaitan hal ini. Boleh tak kita wasiat kepada ahli keluarga walaupun hadis ataupun hukum yang kita tahu bahawasanya tidak boleh. Mungkin kerana ada situasi yang dibolehkan, tapi ada syarat-syarat tertentu lah. Baiklah, itu adalah di mana contoh hadis Nabi SAW ataupun sunnah Nabi SAW di mana ia membatalkan hukum yang telah sedia ada, dan dalam hal ini hukum ini yang dibawa oleh Al-Quran.
Dan juga ada situasi di mana hadis membatalkan hukum asal atau hukum yang telah sedia ada yang dibawa oleh hadis juga, iaitu hadis membatalkan hadis, iaitu hadis dimansuhkan oleh hadis yang lain yang lebih baru. Contoh diberikan adalah tentang hukum ataupun larangan untuk menziarahi kubur pada zaman Nabi SAW. Kerana awalnya Nabi SAW melarang para sahabat ataupun orang Islam untuk menziarahi kubur, untuk datang untuk menziarahi kubur, tanah perkuburan ataupun ahli keluarga atau sahabat yang telah meninggal dunia. Kemudian itu adalah perintah Nabi, maka itu adalah dalam bentuk hadis Nabi. Maka hukum tersebut ia datang daripada Nabi SAW sendiri. Makanya kemudian selepas itu, pada beberapa tahun yang selepas itu, maka Nabi SAW memansuhkan atau membubarkan larangan tersebut, di mana Nabi SAW dalam hadisnya kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha, bermaksud bahawasanya dahulu aku melarang kamu ataupun menegah kamu daripada menziarahi kubur, maka sekarang kamu ziarahlah. Jadi asalnya dalam hadis Nabi larang, Nabi tak kasih, Nabi tegah untuk ziarah kubur. Kemudian Nabi bubarkan hukum yang tegahan tersebut, maka Nabi tetapkan hukum yang baru, iaitu dibolehkan untuk kita melakukan ziarah ke tanah perkuburan. Maka ini adalah contoh di mana hadis itu membubarkan hukum yang telah sedia ada, yang di mana hukum sedia ada itu ia timbul ataupun ia berlaku disebabkan hadis juga. Baiklah, itu sedikit sebanyak tentang di mana hadis berperanan sebagai pembatal ataupun pemubah hukum. Baiklah, kita ada bahagian keempat, yang di mana bahagian terakhir sekali dalam perbincangan autoriti dan peranan hadis Nabi SAW dalam syariat Islam pada muka surat 197. Maaf, bukan 197, 107. Yang tadi bukan 9, dia kosong. Baiklah para pendengar sekalian, pada muka surat 107, hadis berperanan membawa hukum yang baru. Apa maksudnya? Biasanya kebanyakan akan membuat kesimpulan bahawasanya hukum-hukum yang telah sedia ada ataupun banyak hukum-hukum yang datang daripada Al-Quran. Hukum dalam agama kita ini banyak datang daripada Al-Quran. Itu saya tak nafikan lah, banyak yang Al-Quran tetapkan. Dan Al-Quran memandangkan Al-Quran merupakan sumber yang pertama dan yang utama. Dan banyak hukum-hukum dalam Al-Quran itu ia bukan sahaja yang ia banyak yang asas, hukum asas. Hukum base lah, orang kata, yang baseline hukum. Kemudian dalam Al-Quran juga ada yang orang kata yang di antara cabang-cabang hukum, yang cabang-cabang datang daripada hukum yang asal, hukum yang besar. Dan hadis juga, hadis lagi banyak berkaitan dengan cabang-cabang dari segi syariat Islam. Contoh kalau kewajipan solat, zakat, haji dan sebagainya, hukum asalnya atau hukum yang asasnya dalam Al-Quran. Hadis pun adalah, tapi dalam Al-Quran yang kuat, yang ada, yang besarnya. Kemudian penjelasan tentang cara untuk melaksanakan solat, cara untuk melaksanakan haji, berapa kadar zakat, siapa yang dapat zakat dan sebagainya, itu ada juga yang disebut dalam Al-Quran, tetapi banyak yang disebut di dalam hadis Nabi SAW. Ini yang kita fahami daripada pembelajaran kita yang lalu, bahawasanya hadis itu dia menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang kurang jelas ataupun kurang spesifik ataupun orang kata tu yang tidak ada penjelasan dan sebagainya. Maka itu yang kita maklum. Tapi itu adalah bagaimana berfungsinya Al-Quran dan hadis dalam hal-hal berkaitan dengan nas-nasnya ataupun dalilnya. Jadi itu adalah Al-Quran dan hadis.
dan bagaimana kedua-dua ini ia berfungsi dan berperanan untuk melengkapkan antara satu sama lain. Nah, berkaitan dengan hadis berperanan membawa hukum yang baru, maka kita ambil kesimpulan, kita fahami Al-Quran banyak hukum. Banyak hukum dalam Al-Quran. Ada juga hukum-hukum yang tidak disebut di dalam Al-Quran tapi ia disebut di dalam hadis. Makanya adanya hukum, ada juga hukum dalam Islam di mana Quran tak sebut. Maka kalau kita buka Al-Quran, kita cari, kita takkan jumpa. Tetapi kalau kita buka hadis Nabi SAW, maka kita akan jumpa perkara ini atau hukum ini disebut oleh Nabi di dalam hadis baginda. Jadi ia tidak disebut di dalam Al-Quran. Adakah ia betul? Ia betul, kerana ia disebut oleh Nabi. Dan apa yang disebut oleh Nabi itu merupakan sebahagian daripada wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita beriman, kita bukan iman ke Al-Quran saja, tapi kita iman dekat hadis Nabi SAW. Makanya dalam bab ini kita akan berbincangkan tentang bagaimana hadis itu ia menetapkan sebuah hukum, ataupun dia adanya hadis Nabi SAW itu sebagai pembawa hukum, di mana hukum ini tidak ada atau tidak dinyatakan ataupun tidak disebutkan oleh Al-Quran. Jadi yang membawakan hukum ni bukan Al-Quran tetapi hadis Nabi SAW. Contoh-contoh seperti disebut dalam kitab ini, seperti hak pewarisan untuk nenek. Nenek dapat berapa? Dan Al-Quran tak sebut, tetapi disebut oleh hadis. Hukuman rejam terhadap penzina yang muhsan, haram hukum yang menghimpunkan isteri dengan emak saudara yang serentak, sama ada sebelah bapa atau sebelah ibu dan sebagainya. Kita tengok contoh di dalam Al-Quran. Al-Quran ada sebut tentang hukum tegahan ataupun haramnya hukumnya untuk kita berkahwin dengan adik-beradik. Iaitu seorang lelaki itu diharamkan dalam Islam untuk berkahwin dengan adik dengan kakak. Maka hukumnya haram. Disebut dalam ayat 23 surah An-Nisa. Maka tak boleh lah isteri pertama adik, kakak, isteri kedua adik. Tak boleh gitu. Dan juga kita lihat dari sini, ayat yang tadi tu surah Nisa ayat 30, ayat 23, dia sebut tentang adik-beradik. Kemudian datangnya hadis Nabi SAW. Hadis ini dia sebut tentang kahwin. Dia sebut tentang larangan juga berkaitan dengan berkahwin lebih daripada satu. Tetapi dia bukan cakap pasal adik-beradik. Dia cakap pasal kategori yang berbeza. Iaitu dalam hadis daripada Jabir bin Abdullah, Nabi SAW bersabda, Jabir mengatakan, Naha Rasulullah SAW an tunkahal mar'atu ala ammatiha aw khalatiha. Yang bermaksud bahawasanya Nabi SAW melarang berkahwin dengan wanita atau sebelah bapa. Maknanya kalau kita nak kahwin dengan seorang wanita, isteri pertama, isteri kedua tu tidak boleh makcik dia. Maknanya mak dia lagi teruk lah, tak boleh. Biasa memang orang tak kahwin anak dengan mak. Memang kerana itu memang dah luar daripada batasan daripada penerimaan manusia. Tetapi orang fikir mungkin ada sebahagian, okey, kalau mak cik dia, adik-beradik kepada mak dia mungkin jauh sikit, mungkin boleh. Dalam Islam tak boleh. Islam tetapkan macam gitu. Jadi kalau kita nak kahwin isteri pertama seorang wanita, kita tak boleh kahwin dengan anak perempuan, adik dia ataupun kakak dia. Adik-beradik dia kita tak boleh kahwin sekali. Itu disebut dalam ayat 23 surah Nisa. Kemudian kita tidak boleh kahwin dengan mak dia, kerana mak dia memanglah, kan. Dan kita tidak boleh kahwin dengan makcik dia ataupun mak saudara dia, sama ada tak kisah sebelah bapa atau sebelah mak. Macam gitu. Jadi apa yang dibawa oleh hadis ini tentang larangan untuk berkahwin dengan seorang wanita dan berkahwin juga dengan mak saudara dia, itu ia tidak disebut dalam Al-Quran, tetapi ia disebut dalam hadis Nabi SAW, di mana ia sebagai satu hukum yang baru, yang sebagai bukan tambahan, memang tambahan lah dalam hal berkaitan siapakah yang dilarang untuk kita berkahwin, tetapi ia sebagai satu hukum yang baru. Dan kita lihat ada kala juga
hadis ini dia berperanan, dia nak tambah hukum yang baru dalam topik yang sama. Macam tadi adalah topik siapakah golongan yang dilarang untuk kita berkahwin. Jadi dalam hal ini, dalam topik ini, ayat Al-Quran dah bawa tak boleh kahwin dengan adik-beradik. Macam gitu kan? Maka itu telah jelas. Tetapi ada tak topik Al-Quran tak sebut, tidak ada ayat yang sebut tentang kahwin dengan mak saudara. Tak ada. Tapi hadis itu datang, kemudian dia bawa hal ini. Dia tambahkan dalam topik yang sama, iaitu topik siapakah mereka yang kita larang untuk berkahwin. Macam gitu. Jadi dia tambahkan, iaitu mak saudara pun tak boleh. Kalau nak kahwin dengan seorang wanita, tak boleh kahwin dengan mak saudara dia. Apa lagi contoh yang boleh diberikan di sini adalah seperti hadis yang mengharamkan memakan burung yang berkuku tajam. Berkuku tajam dan panjang, binatang buas yang mempunyai gigi dan juga keldai. Kita lihat di sini, asalnya dalam Al-Quran ada berkaitan dengan hukum dalam hal ini. Al-Quran mengatakan bahawa ada beberapa kategori daging-daging ataupun binatang yang apa jenis makanan yang kita tidak boleh makan. Disebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, Allah Ta'ala berfirman, hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla lighairillah bihi wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wal natiha wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaitum wa ma dhubiha 'ala an-nusub. Yang bermaksud diharamkan kepada kamu untuk makan bangkai binatang yang tidak disembelih, dan darah yang keluar mengalir, dan daging babi termasuk semuanya, dan binatang-binatang yang disembelih selain daripada nama Allah Ta'ala, iaitu disembelih tetapi dibaca selain daripada nama Allah, dan yang mati tercekik, dan yang mati dipukul, dan yang mati jatuh daripada tempat tinggi, dan mati ditanduk, dan mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih sebelum nyawanya tamat. Itu jenis-jenis ni yang mati tercekik, mati jatuh ni semua, kalaulah kita dapat datang padanya, dia belum mati, maka kita sembelih. Dia dia masih bernyawa, maka kita sembelih, maka kita boleh makan. Tapi kalau kita tak dapat sempat sembelih, dia dah mati, maka itu adalah bangkai, haram hukumnya untuk kita makan. Dan juga yang disembelih atas nama berhala. Jadi ini adalah jenis-jenis daging-daging yang kita diharamkan untuk makan. Tetapi ada beberapa jenis binatang yang diharamkan juga dalam Islam, tapi dia tidak datang daripada ayat ini. Ia datang daripada hadis. Jadi dalam bab berkaitan dengan binatang ataupun jenis binatang yang kita tidak boleh makan, kan? Jenis binatang tidak boleh makan, dalam bab ni atau dalam topik ini ada ayat ni, ayat 30, dia bilang apakah yang kamu tidak boleh makan. Tetapi kemudian datangnya hadis, dia tambah dalam bab ini satu kategori baru, satu type of makanan ataupun binatang-binatang yang tak boleh makan juga, iaitu disebut dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu, di mana dia mengatakan bahawasanya Rasulullah SAW an kullu dhi nabin minas sibai wa an kullu dhi mikhlabin minat tayr. Yang bermaksud Nabi SAW melarang memakan daging binatang buas yang ada gigi dan burung yang berkuku panjang yang menyambar. Jadi tambahan kepada ayat binatang-binatang atau jenis makanan yang disebut dalam surah Al-Ma'idah tadi, babi yang bangkai yang tak disembelih, darah yang mengalir, binatang-binatang yang mati, jatuh, dicekik, ditanduk, mati dipukul, mati dibaham atau dimakanan buas, dan yang mati disembelih atas nama berhala. Tambahan yang dibawa oleh hadis ini adalah dua jenis, iaitu burung yang dia memakan daging dengan taringnya lah, dengan kekan yang berkuku panjang, yang menyambar seperti helang, mungkin gagak,
dan juga adalah daging binatang buas yang mempunyai gigi yang tajam, seperti harimau, seperti singa, seperti apa orang kata tu, harimau bintang, serigala, dan sebagainya lah. Apa-apa saja binatang yang mempunyai taring dan memakan daging, dan kategorinya adalah binatang buas. Dan juga adalah burung yang berkuku panjang, yang di mana dia makan daging lah, dia menyambar, dia tangkap dan sebagainya. Ini adalah tambahan. Jadi dalam topik apakah yang diharamkan untuk kita makan, asalnya ayat Surah Al-Maidah tadi, kemudian datang hadis, dia tambahkan lagi dua jenis. Dia bukan kuatkan, tetapi dia tambahkan lagi jenis-jenis dalam topik perbincangan ini. Jadi sebagai rumusannya, kita lihat apa yang dituliskan oleh penulis dalam hal ini, di mana katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah diberikan amanah, diberikan tanggungjawab dan tugas oleh Allah Ta'ala untuk menjadi bukan sahaja pembawa wahyu, bukan sahaja sebagai pembawa syariat, menyampaikan syariat, menyampaikan wahyu, tetapi bahkan juga Nabi SAW, beliau diberikan tugas sebagai penggubal undang-undang Islam. Jadi penggubal ni maksudnya yang mereka ataupun yang menetapkan bagaimana undang-undang Islam itu ia berlaku dan ia berjalan. Dan ini semua adalah ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW tugasnya sampaikan syariat, mengajar kepada para sahabat, mengajarkan kepada kita, mentafsirkan ayat Al-Quran, menjelaskan ayat Al-Quran, membatalkan, membubarkan ayat Al-Quran, dan juga melaksanakan apa-apa saja tugas-tugas yang berkaitan dengan syariat. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita akan teruskan pengajian kita pada kesempatan yang akan datang. Kita akan masuk pada perbincangan yang seterusnya. Nanti saya akan maklumkanlah sama ada kita akan topik apa yang kita akan bincangkan dalam kitab ini pada video yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Kita akan berjumpa lagi. Semoga semua sentiasa sihat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di mana-mana saja anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.